perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Asam Allahul Hakim menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum para penonton semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ayuh kita sama-sama membina syurga di rumah, membina rumah di syurga dan masuk ke syurga sekeluarga, insya-Allah. Ya Allah, setiap kali saya bersiaran, saya bersyukur sangat bukan sahaja saya masih lagi bernafas, namun diberikan peluang untuk sentiasa bertadabbur Al-Quran, sentiasa bertadabbur hadis, kita sama-sama dapat manfaat, insya-Allah. Ahlan diucapkan pada Puan Rozi Muhammad, Puan Nur Nisah Ishak, Puan Zuraidah Hashim, Mak Etun, Kak Bid, Puan Safni Hasan, ramai lagi. Ahlan wa sahlan. Topik kita pada hari ini, masya-Allah, amat-amat baik sekali para penonton. Kita tidak pernah tua untuk bertaubat. Pertama sekali, ada di kalangan kita mungkin yang kita kenali rasa besar sangat dosa tu sampai rasa macam Allah tak akan terima dah taubat aku, ataupun yang kita takut terjerumus, umur kita panjang tapi kita rasa kita masih ada masa lagi untuk bertaubat sebab kita masih lagi ada nyawa di kandung badan masih sihat walafiat. InsyaAllah para penonton, hari ini kita nak betul dan uruskan emosi dan mindset kita. Justru kita akan bersama dengan tetamu kita di studio, Ustaz Nazri Abbas, nak menghuraikan topik kita pada pagi ini, Duta Pertubuhan Mihrab. Ahlan Ustaz. Halo Ustaz. Ahlan, tadi pagi pun Ustaz jam lah. Oh, jam. Pagi. Kes aksiden. Yang penting Ustaz selamat. Alhamdulillah. Tapi apa pun itulah dia, ajal tu tak mengenal masa. Betul. Kita tak tahu kan. Jadi ayuh kita kongsi dan kita huraikan topik kita pada hari ini. Khususnya pada mereka, kita start dengan angle macam inilah Ustaz. Kalau orang rasa dia punya dosa banyak sangat, dah rasa macam tak ada lah harapan. Mungkin penonton kita ni ada kenalan sebegitu. Kalau bukan pun mereka. Ya. Jadi Alhamdulillah hari ini kita membincangkan satu topik yang sangat sensasi sebenarnya. Satu topik yang tidak boleh terpisah daripada hidup kita. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahawa semua Bani Adam itu dalam keadaan berdosa. Kita semua dalam keadaan berdosa. Dan sebaik-baik pendosa itu adalah mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Berkenaan dengan situasi hari ini, ada orang rasa dia macam dah putus harap dah. Terlampau banyak dosa, dia rasa macam gunung yang membebankan bahu dia. Sampai orang kata seluas lautan lah dosa tu, sampai rasa boleh ke Allah ampunkan dosa ni kan. Sempat lagi ke nak bertaubat. Jadi sebenarnya seperti mana tajuk kita, kita tidak pernah tua untuk bertaubat. Maknanya kalau kita ni sentiasa aktif, kreatif nak buat dosa, kita pun tak pernah boleh kata kita tak kreatif nak melakukan taubat. Sebab Allah tak pernah jemu untuk menerima taubat Bani Adam ni. Dalam sebuah hadis ada disebutkan yang Rasulullah SAW menyebut dalam maksudnya Allah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama mana kamu menyeru dan mengharapkan kepadaku, maka aku ampunkan segala kesalahan kamu sebelum ini dan aku tidak mengendahkannya. La ubali. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosa kamu melampaui awan, besar ni, melampaui awan di langit, kemudian kamu memohon keampun kepadaku,
maka aku ampunkan dosa kamu dan aku tidak mempedulikannya. La ubali, Allah kata, tak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian kamu menemui aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku kurniakan kepadamu dengan keampunan yang memenuhi bumi. Itulah hadis yang sebenarnya memberi kita satu harapan, Farah, untuk tidak pernah rasa tua dan tidak pernah jemu untuk bertaubat kepada Allah SWT. Kerana Allah sebut Allah sangat gembira. Dalam sebuah hadis lagi Allah sebut Allah sangat gembira dengan taubat seorang daripada kamu melebihi kegembiraan seorang daripada kamu yang menemui barang kehilangannya. Macam mana kita kalau barang hilang? Lagi-lagi kalau barang tu berharga, emas, intan, belian. Tiba-tiba dah setahun tak jumpa. Happy macam mana? Allah lebih gembira apabila seorang hamba-Nya itu mengucapkan kalimah-kalimah taubat, beristighfar dan sebagainya. Sebab tu pernah satu kisah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari saat dia nak meninggal dunia. Dia kata apa? Dia kata, aku telah sembunyikan daripada kamu sesuatu yang aku dengar daripada Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kamu semua tidak melakukan dosa sedikit pun, nescaya Allah menciptakan satu kaum yang melakukan dosa, kemudian mereka meminta ampun, lalu dia mengampunkan dosa-dosa mereka. Masya Allah, hadis ni sebenarnya satu busyra, satu berita gembira kepada kita, supaya kita ni jangan cepat putus asa. Dan kita kena faham bahawa sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, walaupun sebesar awan, sebesar gunung, seluas lautan, tapi kita tetap tidak boleh mengalahkan keluasan keampunan dan rahmat Tuhan kepada kita. Inilah yang dikatakan sebagai kita tak pernah tua untuk bertaubat, dan jangan pernah jemu untuk bertaubat walaupun kita dah ulang kali. Kita buat dosa, taubat lagi. Buat dosa, taubat lagi. Buat dosa, taubat lagi. Sebab Allah kata apa? Wahai anak Adam, sungguhnya selama mana kamu menyeru dan berharap kepadaku, nescaya aku akan sambut. Allah akan ampunkan. Maknanya kita jangan jemu untuk kita kata bertaubat sebagai satu agenda program kita setiap hari. Baik, Alhamdulillah. Dan sebenarnya kan Ustaz, kadang-kadang kita dah ulang acap kali topik ni. Ya. Namun ada mungkin tersemat, dia kata aku ni tak ada harapan. Ya. Macam tadi kita sebut sikit-sikit kan, mungkin ada hadis yang spesifik kepada individu yang rasa dia dah lanjut usia, dah dalam kategori dosa dia terlalu teruk dan dia rasa dia dah memang tak ada harapan. Dan memang saya pernah bertemu dengan orang yang dia rasa dosa dia terlalu besar, dia muda lagi, tapi terlalu besar dan dia rasa malu nak minta maaf sebab dia rasa macam tak mungkin aku dimaafkan. Ada tak spesifik hadis ataupun kisah Rasulullah mendepani situasi sebegini? Okey, untuk panduan ni memang kita tak boleh lari daripada hadis Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah ni bukan maha guru segala motivator. Dia memberi inspirasi dalam jawapan-jawapan sabdaan baginda. Dalam sebuah hadis disebutkan yang bermaksud apabila seorang yang berdosa kemudian dia menyesalinya, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa dan tiada yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu melainkan Engkau. Maknanya dia tahu dosa itu terlampau besar. Maka ampunkan aku. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, hamba-Ku telah melakukan dosa dan dia mengetahui apa yang akan mengampunkan dan menghilangkan dosanya. Maknanya, walaupun dia buat dosa banyak kali, besar, tapi dia tetap dalam hati dia, dalam fikiran dia tahu bahawa yang boleh selesaikan masalah dia, boleh ampunkan, tak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Maknanya kita kena tahu siapa yang boleh kita mengadu dosa-dosa kita. Bukan dengan FB, bukan dengan manusia. Kita mengadu dengan Allah. Dan kemudian disebutkan, aku bersaksi dengan malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampunkannya. Kemudian dia melakukan seumpama itu juga. Dia buat lagi lah, ulang lagi. Kemudian Allah berkata, lakukanlah apa yang kamu mahukan, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosanya selagi dia memohon keampunan. Jadi hadis ni sebenarnya memberi inspirasi pada kita. Kita tak boleh putus asa pun. Sebab selagi mana kita nak mohon keampunan, selagi itulah Allah tidak pernah jemu untuk mengampunkan kita. Tapi bukan maksud hadis ni bila kita terangkan, dia bermaksud, bolehlah buat dosa banyak. Buat lagi sebab Allah tu kan Maha Pengampun. Ini bahaya. Kalau kita sentiasa buat begitu, maknanya kita mempermainkan taubat kita kepada Allah SWT. Kita bermain-main dengan Allah SWT. Ini dipanggil lawyer buruk. So, gunakan hadis ini untuk memberi inspirasi supaya kita tidak putus asa. Sebab berputus asa dengan rahmat Allah itu adalah warisan Iblis la'natullah alaih. Begitulah. Baik, Masya Allah. Dan ada juga hadis kan, Ustaz, berkenaan lelaki yang telah membunuh 99 orang. Itu kisah. Tu habis dahsyat lah penjahat kan. Dahsyat. Masya Allah. Itu memang orang kata kalau dah 99 tu bunuh orang.
dah dahsyat sangat sampai yang bertanya pun kena bunuh, yang ditanya pun kena bunuh. Maknanya ulama orang soleh tu pun kena bunuh. Tapi last sekali tu orang tu memberi satu harapan, pergilah berhijrah. Maknanya kalau dia nak berubah diri daripada orang jahat kepada orang baik, dia kena berhijrah. Fizikal, minda dan spiritual kena berhijrah. Dan kita pun tahu cerita tu, lepas dia pergi, dia meninggal dan malaikat berebut. Dan akhirnya kiraan tu Allah dekatkan dengan tempat dia akan berubah menjadi baik. Dan dia dimasukkan dalam golongan orang yang taibin, yang diterima taubatnya. Dan akhirnya Allah lepaskan dia daripada azab neraka. Itulah kisah orang yang tak pernah putus asa kan. Masya Allah. Masya Allah. Memang tu satu hadis yang memberi inspirasi. Baik Ustaz, kita nak macam yang yang Ustaz katakan tadi, kalau nak berhijrah ni dari segi spiritual, minda, mindset semua kan. Jadi salah satu kaedah untuk kita berhijrah dan bertaubat, langkah dia mesti dimanifestasikan dengan perbuatan. Betul. Bukan sekadar lafazan di pinggir bibir. Jadi apakah cara dan kaitan kita untuk terlibat dalam kempen yang Ustaz nak bawakan hari ini agar kita juga dalam kategori yang bertaubat, nasuha dan ada inisiatif? Okey, menarik soalan ni sebab dia ada kaitan dengan infak. Bila mana kita sebut tentang ni ada kaitan sebenarnya. Bila kita buat dosa, biasanya kita akan tinggalkan dosa sebagai syarat taubat. Kemudian kita menyesal apa yang kita dah buat dan kita berazam tak nak buat lagi. Dan yang terbaiknya kita cuba menebus dosa-dosa kita. Kita menebus berdasarkan ayat yang kita yakin firman Allah itu adalah benar lagi dibenarkan. Allah kata kebaikan itu boleh menghapuskan kejahatan. Kita dah buat dosa macam-macam. Jadi kalau setakat kita lafaz istighfar rasa macam tak cukup. Jadi nak lagi orang kata lagi, kita cover dia, kita top up dia, kita tutup dia dengan kebaikan-kebaikan kita buat. Salah satu namanya infak. Contoh macam kita di Pertubuhan Mihrab ni, kita ada buat membangun aset Islam. Kita bangunkan mahat-mahat yang kita pilih, contoh yang Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zahra yang dah 10 tahun dekat ke rumah kedai. Kita nak bangunkan satu tempat baru yang lebih eksklusif dan juga di masjid. Dan juga masjid-masjid pun kita tengah bangunkan. Contoh Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam dan juga Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chow. Ini semua antara tempat-tempat yang boleh kita aplikasikan bagaimana cara kita serius nak bertaubat, serius kita nak mengubah diri kita dengan cara kita berinfak. Jadi bila kita berinfak, maknanya kita buat baik. Bila kita buat baik, maknanya kita sedang berusaha untuk menghapus segala kejahatan-kejahatan kita. Dan bayangkan, satu yang menarik Farah, bila mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, dia bersambung-sambung, infinity. Kita buat sekolah, orang baca Quran, hafal Quran. Kita buat masjid, orang baca Quran, orang itikaf. Kebaikan yang mereka lakukan itu semua akan masuk sebagai satu saham, investment yang berbentuk infinity pada kita. So ini sebenarnya akan cover dosa-dosa kita yang lepas. Begitu cantiknya Allah menyusun bagaimana perjalanan hamba-hambanya supaya dia tetap sentiasa merasa berdosa, tapi dia tak pernah pun orang kata meninggalkan usaha-usaha untuk dia bertaubat dengan cara yang saya sebutkan tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, berikan kepada kita gambaran apakah antara projek yang sedang berlangsung. Okey, Pertubuhan Mihrab sekarang tengah buat macam-macam projek, tapi saya nak spesifikkan hari ini pada satu sekolah lah. Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zahra ni penting sebab kita pun sedang memperkasakan Al-Quran. Kita tahu di akhir zaman ni fitnah yang paling kencang dan dahsyat adalah fitnah akhir zaman lah. So nak kita cover, kita kena berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tempat madrasahnya itu sekarang kita tengok di rumah kedai dah tak relevan dah lagi dengan zaman kita. Anak-anak tu pun ada hak untuk belajar di tempat lapang, untuk bermain dan sebagainya. So kita dapat satu tanah dan kita nak bangunkan satu bangunan yang sesuai sebagai seorang yang hamlatul Quran. Jadi kita nak angkat Quran ini menjadi dustur kita, perlembagaan kita. Jadi itu yang kita pentingkan. Kita nak bangunkan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zahra ni, kita nak minta semua orang bersama-sama Pertubuhan Mihrab hulurkan bantuan. Kalau katalah tak mampu, senyum pun tak apa. Tapi yang paling penting, ajak orang lain. Ajak orang lain, sebar-sebarkan, viralkan ni. Ada satu sekolah, mereka dah dikenal pasti. Boleh pergi kat Taman Seri Gombak, tengok sekolah tu macam mana bangun. Dia bangunkan salah satu daripada 7 sekolah terbaik Gombak. Maknanya bukan sekadar tahfiz, ada akademik, ada sains. Berkualiti. Berkualiti. Yang penting kualiti kan. Dan kemudian masjid tempat kita nak orang kata meluahkan segalanya pada Allah, rumah Allah. Jadi kita nak makmurkan. Kalau Farah pergi kat Sungai Ramal Dalam tu, ada tu nampak masjid macam kat Turki ya. Pergi kat pintu dia macam kat Masjid Nabawi lah kan. Lagi 5%. Masya Dengan 5% Allah. bukan banyak. Kita ulur seorang sikit sama-sama, bangunkan, kita tak perasan besok kita terkejut. Apa orang kata, pulangan yang Allah bagikan tu orang kata tak setimpal dengan apa yang kita bagi. Dan itulah cara kita nak cover dosa-dosa silam kita. Dan juga ada satu masjid yang lokasi dia sangat dekat dengan jalan besar, iaitu Masjid Nurul Islamiyah dekat Sungai Chow. Itu juga masjid yang dah lama, lebih 60 tahun kot.
Jadi kalau kita tak bangunkan, rasa berdosa ke tak? Kita renovate rumah kita, tapi rumah Allah yang menjadi tempat orang kata potensi untuk dibangunkan itu kita biarkan saja, maka kita betul-betul lah selfish. Kan? Jadi kita nak elakkan daripada dosa kita berganda-ganda, marilah kita buktikan dengan harta dan juga diri kita, insya-Allah. Baik. Ustaz, bukan nak katalah kan, sebenarnya hari-hari Jumaat, Ya. kita patut grab opportunity. Betul. Jadi Ustaz, kita war-warkan sekali lagi pada para penonton semua agar turut terlibat dalam kempen dan projek kita ni. Ya. Jadi sempena hari Jumaat yang mulia ini, kita tahu pun hari Jumaat ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari raya bagi orang mukmin. Jadi kalau orang yang berinfak, yang berselawat, dia punya gandaan pahala tak sama dengan hari lain. Jadi bila kita dah tahu tiap-tiap hari tengok TV Hijrah, dapat ilmu kan, why not hari ini kita push diri kita, kita lebihkan sikit infak kita. Kita lebihkan viral kita tu kepada kawan-kawan kita. Kita push kawan-kawan kita, diri kita, keluarga kita, rakan sekeliling kita supaya mari kita berinfak bersama Pertubuhan Mihrab untuk kita membina aset Islam yang telah diusahakan. Sebenarnya kita Pertubuhan Mihrab tak boleh buat sendiri. Kita kena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi nak kerjasama itulah. Sebab tadi Farah pun cakap di awal, kita nak masuk syurga bersama. So jangan masuk syurga seorang-seorang sebab Allah tak tengok orang yang ada selfish ni. Dia kena kita prihatin dengan orang lain. Insya-Allah bila kita prihatin, itulah tanda dalam hati kita ada mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, berapa lagi dana yang berbaki yang perlu kita top up untuk projek-projek ni macam sekolah, macam masjid? Okey, secara spesifik. kalau kita masuk dekat dalam QR code yang disediakan, yang ada tertera di kaca TV tu, anda bila scan tu dia akan masuk dalam satu laman tau. Dan satu laman tu dia akan ceritakan berapa detail. Contohnya sekolah ada berapa juta lagi. Juta bukannya sikit. Kemudian masjid adalah begitu juta, lebih kurang dalam 2.5 juta macam tu. InsyaAllah boleh achieve tu Ustaz. Boleh. Tapi masjid yang Sungai Choh tu dia agak banyak sikit lah sebab dia from zero to hero. Jadi ada beberapa juta lagi yang kita nak kumpul, tapi jangan takut. Juta-juta ni semua Allah akan pulangkan balik, gandaan dia lebih banyak supaya kita semua jadi orang kata apa, jutawan-jutawan di akhirat, insya-Allah. Okey, kat sini ada kempen masjid dan tahfiz. Infak umum, My Istiqamah, apa beza dia? Okey, kalau kita tengok infak umum My Istiqamah ni jenis orang yang dia takut dia terlupa. Kan, sedangkan infak tak pernah lupa dia. Jadi dia masuk dalam satu program tu, maknanya duit dia akan dideduct secara automatik mengikut apa yang telah dia tetapkan lah. Kalau ditetapkan RM10 lah. Kalau yang kata satu lagi infak umum tu, dia ada umum lah, ada untuk kegunaan liability, apa, untuk elektrik ataupun sebagainya, dan di situlah sebenarnya dia macam-macam lah disalurkan supaya dia dapatlah merasa semua kebaikan. Masya Allah. So mudah sebenarnya zaman sekarang ni nak berinfak di direct. Okey, satu lagi pada mereka yang yang merasakan ni tadi kita terlupa nak sentuh walaupun mukadimah saya ada sebut, yang mereka rasa masih ada lagi masa untuk bertaubat. Tadi kategori lain Ustaz yang nak bertaubat tapi rasa malu, rasa rendah diri, rasa macam dosa dia banyak. Tapi kadang-kadang kita dalam kategori yang kita rasa ada lagi masa. Ada sikit lagi masa. Ya, masa sebenarnya kalau kita tak isi dengan baik, dia akan merugikan kita lah. Kan? Jadi sebenarnya jangan kita bertangguh je. Yang penting jangan bertangguh. Start dulu apa yang kita mampu. Yang penting jangan malu dengan manusia, tapi kita malu dengan Allah. Jadi bila kita letak infinity complex dengan manusia, dia akan buatkan segala langkah kebaikan kita jadi terbantut. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, terus buat apa yang kita rasa insya-Allah benda tu boleh kita manfaatkan untuk diri kita. Cari guru, cari ilmu kan, pagi-pagi ini kan, supaya kita tahu macam mana langkah kita supaya tak tersasar. Jadi maknanya masa sentiasa ada. Hatta orang yang paling penting sebelum sampai kat kerongkong lah. Kalau dah sampai kerongkong, masa tu taubat dah tak guna dah. Jadi sekarang ni jangan cakap masa tak ada, memang sentiasa ada. Baik. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Jadi para penonton semua, jangan sampai tahu-tahu kita sudah membangun di alam yang lain. Biar kita ambil kesempatan ini melalui platform TV Al-Hijrah, pelbagai platform kita salurkan pada anda, kita paparkan kepada anda untuk kita sama terlibat dalam kerja-kerja baik. Para penonton, hari Jumaat, ayuh kita grab opportunity untuk berinfak, melipat gandakan pahala kita, insya-Allah. Moga Allah terima amalan kita, dan para penonton, kita akan rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini
bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk pertubuhan mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh pertubuhan mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Allahul Hakim yang maha bijaksana.